أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah surah Qaf. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 45 ayat. Dinamakan surah Qaf kerana Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan huruf yang tersebut. Ya, hanya Allah jua yang mengetahui maksudnya. Intisari kandungannya, setelah menerangkan hakikat Al-Quran yang amat melimpah kemuliaan dan kebaikannya, dan setelah menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus memberi peringatan dan amaran, maka pada ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala mendedahkan kesesatan golongan kafir musyrik yang menentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari hari akhirat, yakni hari pembalasan, untuk menyedarkan orang-orang yang tenggelam dalam kelalaiannya. Allah Ta'ala menegaskan bahawa seluruh kehidupan manusia adalah terletak dalam genggamannya dan pengawasannya. Dialah yang telah mencipta manusia dan sedia mengetahui keadaan yang zahir dan yang batin. Bahkan pengetahuannya lebih dekat kepada manusia daripada urat leher manusia itu sendiri. Tiap-tiap seorang ada 2 malaikat yang menjaga dan mengawalnya, dan yang menulis segala perkataan dan perbuatannya. Apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakaratul maut, membawa kebenaran yang telah dijanjikan. Setelah menerangkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari akhirat dan balasan baik bagi orang-orang yang beriman, serta akibat buruk yang akan menimpa orang-orang yang ingkar, maka dalam bahagian akhir surah ini ditegaskan, sesungguhnya keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa tersebut tidak syak lagi, mengandungi pelajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati yang sedar pada masa membacanya, atau yang menggunakan pendengarannya dengan bersungguh-sungguh kepada pelajaran itu, dengan menumpukan hati dan fikiran kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. A idza mitna wa kunna turaba. Dhalika raj'un ba'id. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Wa indana kitabun hafidh. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib.
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qaf. Demi Al-Quran yang melimpah-limpah kemuliaan dan kebaikannya. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasul yang diutus memberi peringatan dan amaran. Kaum musyrik Mekah bukan sahaja mengingkari kerasulannya, bahkan mereka merasa hairan kerana datang kepada mereka dari kalangan mereka sendiri seorang Rasul pemberi peringatan dan amaran mengenai perkara hidup semula sesudah mati. Lalu orang-orang yang kafir itu berkata, ini adalah satu perkara yang menakjubkan. Adakah kita akan kembali hidup sesudah kita mati dan menjadi tanah? Itu adalah cara kembali yang jauh dari kemungkinan kerana jasad yang telah hancur tidak dapat diketahui lagi. Apa yang mereka katakan itu tidaklah benar. Kerana kami sedia mengetahui apa yang dimakan oleh bumi sedikit demi sedikit dari tubuh orang mati. Dari tubuh orang mati mereka. Serta ada di sisi kami sebuah kitab yang menyimpan catatan segala perkara yang berlaku. Mereka tidak mahu berfikir betul. Bahkan mereka terburu-buru mendustakan kebenaran apabila sahaja sampainya kepada mereka. Oleh sebab itu, mereka berada dalam keadaan yang serba kacau. Kalaulah mereka menyangka kami tidak berkuasa mengembalikan mereka hidup semula, maka tidakkah mereka memandang ke langit yang ada di sebelah atas mereka dengan tidak bertiang? Bagaimana kami membinanya dengan rapi, serta kami memperhiaskannya dengan bintang-bintang? Dan dengan keadaan tidak ada padanya retak renggang. Dan juga keadaan bumi ini bagaimana kami bentangkan dia sebagai hamparan. Dan kami letakkan padanya gunung ganang yang terdiri kukuh. Serta kami tumbuhkan padanya pelbagai jenis tanaman yang indah subur. Kami adakan semuanya itu untuk menjadi perhatian dan peringatan yang menunjukkan jalan kebenaran kepada tiap-tiap seorang hamba Allah yang mahu kembali kepadanya dengan taat dan berbakti. Dan juga kami telah menurunkan dari langit air hujan yang banyak faedahnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanam-tanaman, buah-buahan dan biji-bijian yang dituai. Serta pohon-pohon kurma yang tinggi menjulang, yang mengeluarkan mayang berlapis-lapis, lagi lebat putihnya. Semuanya itu sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan lagi kami telah hidupkan dengan air itu bumi yang mati. Demikian pula keadaan keluarnya orang-orang yang mati dari kubur setelah dibangkitkan hidup semula. Kita berada dalam penafsiran surah yang ke-50. Dan masih lagi pada juzuk yang ke-26. Yang dinamakan surah Qaf. Surah ini merupakan surah Makkiyah. Yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW. Mengandungi 45 ayat. Dinamakan surah Qaf kerana dimulakan dengan perkataan Qaf. Sebagaimana surah Sad dan juga surah-surah yang lain diambil kira permulaannya. Kalau dalam surah Al-Hujurat yang kita dah belajar lepas, menceritakan tentang kelompok Badui yang beriman secara zahir, mengaku beriman secara lidah, tetapi dalam hati mereka masih menyimpang kekufuran dan keraguan. Maka di sini Allah Ta'ala menjelaskan apakah keraguan mereka. Iaitu keraguan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul dan keraguan mereka terhadap hari kebangkitan semula. Maka Allah menjelaskan pada permulaan surah ini apa yang menjadi penyakit kepada orang kafir seluruh dunia. Bermula daripada musyrikin Mekah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadapi sehingga orang kafir sampai akhir zaman. Yang mereka ingkari ialah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mereka ingkari ialah hari kebangkitan semula, yakni hari kiamat. Ini isunya.
Dan inilah penyebab kepada kekufurannya. Kalaulah manusia itu mendengar dengan pandangan yang benar, melihat, mengkaji, meneliti, nescaya mereka akan melihat tentang benarnya kerasulan Nabi Muhammad SAW. Cukup mereka melihat akhlak Rasulullah yang tidak terbanding dan tidak boleh dibandingkan. Sama ada mereka ambil daripada tulisan orang Islam atau tulisan bukan Islam yang munsif, yang benar. Bahkan dalam Al-Quran yang menguji akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sirah, yakni kehidupan baginda. Cukup akhlak itu membuktikan Rasulullah itu benar. Dan demikian juga ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam yang bukannya ramalan, tetapi kebenaran yang diungkapkan dan diceritakan. Apa yang dah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku daripada tanda-tanda kiamat. Dan apa yang berlaku kepada umat ini, kepada umat Islam, kepada umat manusia. Semuanya diceritakan oleh baginda yang benar ini. Tidak ada satu pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu yang tidak benar. Sesuai dengan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah, di antara sifat Rasulullah ialah sidik ataupun kita katakan benar. Amanah, tabligh dan fatanah. Baginda bersifat as-siddiq, bersifat benar dengan perkataan dan itulah perbuatan baginda. Bersifat amanah dalam semua perkara. Bersifat tabligh, yakni menyampaikan tanpa menyembunyikan. Bersifat fatanah, bijaksana. Dan semua perkara sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan umat. Sama ada waktu Rasulullah hidup atau Rasulullah wafat, dengan petunjuk-petunjuk baginda dalam penyatuan umat. Ini kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, kerana orang kafir ini mengingkari adanya hari kiamat. Sebab kita lihat semua orang kafir duk percaya hidup ini cuma dunia. Itu yang mereka war-warkan, hidup cuma kat dunia. Lalu mereka cuba bergembira. Mereka anggap bahawa mati berarti tamatlah kehidupan mereka. Tak ada lagi bangkit semula. Maka ini satu kebodohan dalam penafian hakikat kehidupan manusia. Maka Allah menyuruh manusia yang menafikan hari kebangkitan semula untuk melihat segala kejadian alam. Sama ada langitnya, buminya. Sehinggalah kepada kejadian hujan yang menumbuhkan tanam-tanaman. Kerana sifat tumbuhan seperti manusia. Dia daripada tidak ada, daripada benihnya, bertunas, membesar, kemudian layu, hancur. Sama macam kita. Daripada tunasnya, daripada benihnya, kemudian kita mula membesar. Lalu kita mula ke arah layunya. Tuanya dah mati. Dan tanaman ini diturunkan hujan, dihidupkan kembali. Keluar balik dari tanah. Demikian manusia akan keluar balik dari tanah. Allah beri satu perumpamaan yang mudah yang kita dapat lihat setiap hari. Maka ini adillah dalil-dalil untuk menunjukkan tentang kebangkitan semula. Sebagaimana sebelum itu Allah menceritakan dalil-dalil tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kandungan surah ini. Surah ini dimulakan sebagaimana mana-mana surah Makkiyah, iaitu merawat penyakit akidah. Penyakit yang utama manusia ini penyakit akidah dia. Akidah yang menjadi nilai sebenar seorang manusia di sisi Allah. Kalau dia benar, dia beriman kepada Allah, maka selamatlah dia dunia akhirat. Kalau tidak benar akidahnya, walau sihat tubuh badannya, walau banyak hartanya, walau tinggi pangkatnya, walau luas pengaruhnya, maka dia akan binasa. Maka surah ini merawat penyakit akidah yang merupakan perkara yang simple. Keesaan Allah, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya kiamat, simple. Akidah ni bukanlah benda yang macam teori matematik, rumusan dan sebagainya. Apa pening gitu. Akhir tak guna juga. Tapi ia satu benda yang mudah untuk kita tahu bahawa Allah satu. Menciptakan semua makhluknya. Dan kepadanya kita akan kembali. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya yang membimbing kita tunjuk segala benda yang baik, sama ada akhlaknya atau syariatnya ataupun muamalahnya. Macam mana kita nak bermuamalah, suami dengan isteri, anak dengan ibu, ibu ayah dengan anak-anak,
kita dengan jirang, dengan tetangga kita, jirang tetangga kita, masyarakat kita. Even kita waktu damai, waktu perang, bahkan dengan musuh. Ini semua ada petunjuk Nabi SAW. Bukan kita sebagai seorang yang memegang amanah, yang punya jawatan, kita yang ada harta, bagaimana nak belanja, semuanya Rasulullah tunjuk. Maka lengkap hidup kita dengan panduan ini. Maka Allah Ta'ala menjelaskannya. Dan surah ini juga menceritakan tentang risalah Islam yang sempurna. Di samping surah ini menyebut tentang sebab keingkaran musyriki Mekah, orang Quraisy. Apa yang mereka ingkarkan? Kebangkitan semula dan hari di mana mereka akan dihisap. Dan tentang kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan kehairanan mereka, kenapa Rasul itu manusia? Mereka hairan, kenapa Rasul itu manusia? Bukan malaikat. Dan kenapa Rasul ini muncul di kalangan mereka, bukan kalangan yang lain? Sehingga mereka lupa untuk mensyukuri bila Rasul itu lahir di kalangan mereka. Dan mereka lupa sejarah Rasul kerana mereka musyrik Mekah ini mendampingi orang Yahudi. Semua Rasul manusia, belum ada Rasul malaikat. Nabi Daudnya, Nabi Musa sebelum itu, semuanya mereka ialah manusia. Bukan Adam yang merupakan manusia pertama dan Nabi pertama. Tak ada lagi malaikatnya Rasul. Lalu mereka hairan pada benda yang dah berlaku. Maka apakah mereka yang hairan atau kita yang hairan tengok mereka kerana hairan? Tak ada peliknya Rasul itu manusia. Dan tak ada pelik pula kalau dia datang daripada kalangan kamu. Bahkan ini satu kemuliaan. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana keingkaran mereka dengan kebangkitan semula. Sebab mereka kata dah jadi tulang belulang, dah masuk dalam tanah, dah hancur lebur. Dzalika raj'un ba'id. Macam mana nak kembali semula? Maka Allah SWT menunjukkan dalil-dalil kekuasaan Allah yang hebat dalam membuktikan kebangkitan semula manusia. Supaya manusia melihat kebesaran Allah dalam penciptaan alam ini. Melihat ke langit, bagaimana ciptaannya yang sempurna tanpa ada lubang-lubangnya, tanpa ada kecacatannya. Untuk tunjuk Allah berkuasa. Sebab kamu menafikan pada benda yang Allah yang akan menghidupkannya, bukan orang. Allah. Dan nak tahu kekuasaan Allah, lihatlah langit yang Allah ciptakan. Lihatlah segala bintang-bintang yang menjadi hiasan langit. Hal tara min furuj, apakah kamu lihat mana-mana ada compang-campingnya? Nampak ada lubang-lubangnya? Umpama kita tengok bumbung rumah kita kan ada lubang-lubang banyak. Kita pandang ke atas, lihat langit, ada tak yang berlubangnya? Ada tak yang cacatnya? Semuanya indah. Setiap kali kita melihat atas, kita lihat tentang keindahan. Kita lihat kesempurnaan. Kita lihat kelemahan kita tak mampu mencapai awan itu. Mencapai bintang itu. Dalam puisi mungkin. Tapi tidak secara realiti. Alam yang begitu luas. Kita lihat kerdilnya kita bila melihat alam atas. Kerdilnya kita. Agak-agak besar mana kita daripada tempat atas. Kita duduk naik gunung, naik bukit, tengok orang bawah pun kecil macam semua. Ini kan pula naik atas lagi. Tak ada apa kita ni. Jadi kalau kita ni dipandang daripada atas, ada tak nilai kita? Tak nampak benda satu. Nak beritahu nilai kita kecil saja. Alam langit yang luas menandakan kekuasaan Allah. Takkan nak kembalikan semula kamu, itu benda yang mudah. Lihat kekuasaan yang hebat. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh manusia untuk melihat bumi yang terbentang luas, gunung ganang dan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai, termasuk pohon kurma yang menjadi sebahagian identiti kamu. Tengok pokok kurma. Dia mula kecil, bawah tanah, sampai menjadi tinggi lampai. Tinggi, luas, tinggi besar. Lalu mengeluarkan kurma yang tidak pernah putus dengan mayang-mayang mengeluarkannya. Proses itulah proses kejadian manusia. Yang kita dah sebut tadi. Proses tanaman itu kita. Daripada benih tak dalam tanah. Macam kita lah. Letak dalam tanah dan kubur. Kemudian proses tadi membesar dah hidup pokok. Kita pun sama. Sampai masa Allah hidupkan kita kembali. Keluar daripada bumi sebagaimana pohon keluar daripada bumi. Maka Allah menyebut analogi yang berlaku setiap hari untuk kita lihat. Yang bukan sekadar menandakan kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, bukan contoh yang simple. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, menyuruh manusia.
supaya menggerakkan segala akal fikiran mereka. Mengambil pengajaran dan iktibar tentang umat-umat dahulu yang perangainya sama, tidak mau beriman pada Rasul yang diutuskan, bagaimana mereka dibinasakan. Sama ada kaum Nabi Nuh, kaum Ras, kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Nabi Lut, dan kaum Aikah, itu kaum Nabi Allah Syuaib alaihissalam, dan kaum Tubba, dan lain-lain kaum yang pernah wujud, yang disebut sebagai Al-Umam Al-Ghabirah, umat-umat yang sudah pupus. Ni sejarah pun tak tahu. Al-Quran menceritakan tentang wujud kelompok ini, dan bukti wujud kelompok ini dengan peninggalan tempat tinggal mereka. Tuan-tuan, orang-orang manusia tak tahu pun siapa orang ni. Hanya yang ditinggalkan kesan-kesannya. Maka Allah beritahu setiap umat yang meninggalkan kesan tersebut. Allah cerita semua. Fir'aunnya, Allah cerita sebab apa mati. Tuan-tuan, mereka duk kaji bab Fir'aun ni lama. Sebab apa Fir'aun ni mati? Last kali kajian terakhir mereka jumpa dan kajian di Perancis, bahawa adanya kesan lemas Fir'aun. Adanya, kita katakan tanda-tanda Fir'aun ni tenggelam. Tuan-tuan, Al-Quran cerita dari awal lagi. Mereka ambil masa manusia puluhan tahun. Tentang tu belum cerita perangai Fir'aun. Quran pun dah cerita. Dialog Fir'aun dengan Musa. Ini umat-umat yang tak mungkin diketahui oleh manusia kalau tidak kerana wahyu Allah. Maka Allah suruh kita lihat umat ini, bukan sebuah filem kemudian tengok. Ambil pengajaran. Mereka ini semua Allah binasakan. Binasakan tanpa tinggal keturunan. Dek, salah mereka mendustakan Rasul yang diutuskan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang, dalam surah ini, tentang kewajiban manusia. Yang perlu yang dilakukan oleh manusia. Dan adanya dua malaikat yang melazimi manusia. Untuk meninjau, melihat, observe, memerhatikan setiap perbuatannya, perkataannya, dan duduk bangunnya. Semua malaikat ini akan perhati, yang disebut sebagai malaikat raqib dan atid. Supaya kita sedar perbuatan kita tak terlepas daripada catatan. Perbuatan kita tak terlepas daripada pemerhatian. Allah tugaskan malaikat untuk mencatat. Dalam keadaan Allah tidak perlukan malaikat ini, Allah Maha mengetahui. Supaya kita sedar ada malaikat. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana nanti buku catatan kita akan dibentangkan. Dan bagaimana datangnya sakaratul maut dalam keadaan manusia amat tidak suka kematian ini. Tentu kematian yang menjadikan manusia begitu takut. Masa ni semuanya agah cakap besar belaka. Tuan-tuan, bila datang kematian, maka datang ketakutan sebenar manusia. Datanglah penyesalan sebenar manusia dengan dibentangkan amalannya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana hari kebangkitan berlaku. Bagaimana proses kiamat itu berlaku dengan tiupang sangkakalanya dan seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala menutup surah ini. Supaya manusia melihat dan memerhatikan segala kejadian langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan juga manusia mengetahui bahawa mereka akan mendengar satu jeritan yang kuat yang akan membangkitkan mereka daripada kubur. Yang menjadikan kubur ini terbelah lalu mengeluarkan segala isinya. Dan manusia keluar dengan cepat untuk menuju kepada mahsyar. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan dalam surah ini supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pengikut para Rasul, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar dan banyak mengingati Allah siang dan malam, dan jangan mempedulikan keingkaran orang-orang kafir, dan jangan mempedulikan amaran-amaran dan ugutan-ugutan mereka, dan peringatkan mereka yang menentang Islam dengan membaca Al-Quran, mengingatkan kepada mereka akan amaran Allah dan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara isi kandungan surah. Baik, kelebihan surah ini. Surah ini sunat dibaca pada tempat-tempat perkumpulan manusia. Jadi sunat baca tempat di mana ke mana orang Islam berkumpul, sunat baca. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya pada hari Jumaat. Membacanya pada solat hari raya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya dalam khutbah. Disebut dalam hadis bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud,
Baihaqi dan Ibnu Majah daripada Ummu Hisham binti Harithah binti Nu'man, dia berkata, ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla yaumin jum'ah ala mimbar idza khataban nas. Kata seorang wanita namanya Ummu Hisham. Dia kata, aku hafal surah Qaf kerana aku selalu dengar Rasulullah baca di atas mimbar pada hari Jumaat. Baca surah Qaf ni atas mimbar, menafsirkannya. Antara kandungan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca surah ini Nabi memperjelaskannya. Lalu kata Ummu Hisham, aku hafal surah ini kerana Nabi selalu baca masa berkhutbah. Dan ini menunjukkan bahawa wanita pun boleh datang solat Jumaat. Sebab Ummu Hisham ni dia dengar khutbah, maknanya datang solat Jumaat lah tu. Dia dengar khutbah. Zaman Rasul bukan ada speaker masuk dalam rumah orang. Mana kena hadir. Bagaimana disepakati oleh para ulama, wanita harus untuk solat Jumaat. Khususnya kalau tempat tu besar dan ada tempat disediakan untuknya. Tapi kalau tempat tu kecil, orang lelaki pun tak muat, maka tak payah pergilah. Tapi kalau tempat tu memang dikhususkan, ada setengah-setengah masjid. Saya tak pasti kat Malaysia, mungkin ada, wallahu a'lam bissawab. Tapi saya cerita tempat yang saya pernah belajar, yang memang dikhususkan tingkat tertentu untuk wanita. Memang untuk wanita solat, tingkat 2 atau tingkat 3. Untuk mereka sama-sama dengan khutbah. Untuk sama-sama mereka mengambil manfaat daripada khutbah dan tazkirah. Jadi pada zaman Nabi SAW, apakah wanita hadir solat Jumaat? Ya, hadir. Antara kisah Ummu Hisham yang kata, aku hafal surah Qaf ni sebab selalu dengar Rasulullah baca dalam khutbah. Menafsirkan dalam khutbah. Dan riwayat yang lain, diceritakan, annahu, bahawa Umar Al-Khattab, sa'ala Aba Waqid Al-Laythi, maka yaqra' bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Abu Waqid Al-Laythi, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca pada solat hari raya Adha dan solat hari raya Aidil Fitri. Lalu dia berkata, kana yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid wa iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang raya Adha atau raya Korban dan raya Aidil Fitri, antara surah Nabi baca pada rakaat pertama ialah surah Qaf wal Qur'anil Majid. Itu surah Qaf. Pada rakaat kedua Nabi membaca surah Al-Qamar. Itu yang dimulakan dengan iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Ini yang dibaca oleh Nabi SAW. Baik, apakah sebab dibaca surah ini? Sebabnya kebiasaan hari raya orang gembira. Orang seronok. Di sebalik gembira dan seronok hari raya, dibaca surah ini supaya manusia dalam seronok mereka jangan pernah lupa akan adanya hari hisab. Jangan pernah lupa adanya hari kiamat. Manusia akan dibangkitkan. Manusia ini akan dipertanggungjawabkan setiap amalan mereka. Maknanya, tuan-tuan, kita gembira macam mana pun. Kat dunia ni dia tak boleh gembira sangat-sangat. Gembira kita mesti ada satu qaid atau kita katakan syarat. Sebab tu kita lihat hari raya dalam Islam tak lama. Hari raya, kalau kita sebut hari raya puasa atau Aidil Fitri, sehari je. Hari kedua dah sunat, kita puasa 6. Cuma orang kita je raya setahun. Itu masalah dia. Secara syariat, disunatkan ataupun disyariatkan cuma raya hari tu. Raya kedua kita dah disuruh untuk berpuasa 6. Supaya kita tahu gembira kat dunia ni jangan melampau, sebab gembira di dunia sementara. Kita nak benar-benar gembira hari akhirat kelak, bukan kat sini. Sebab itu di sebalik hari raya dibacakan tentang surah Qaf dan surah Al-Qamar yang mengingatkan kita tentang adanya kiamat. Nak seronok lah. Tapi seronok kita ingat kita ni tak lama akan mati, tak lama akan dihisap. Maka ini peringatan. Supaya kita tahu kegembiraan kita di sini bukan kegembiraan bersifat mutlak. Itu saya dah sebut pada tuan-tuan. Kalau sekiranya kita ada 1000 berita gembira, kemudian ada satu je berita sedih, dia akan menenggelamkan berita gembira. Kerana sebenarnya manusia di sini lebih cenderung untuk bersedih berbanding gembira.
Katakan kita dapat semua berita gembira atas dunia ni. Semua kita dapat. Kerja dapat, pasangan dapat, anak dapat, semua dapat, rumah dapat. Datanglah satu je berita tak elok. Habis hilang seronok. Umpama tuan-tuan makan anggur, 20 biji makan anggur, manis, kena satu je masam, hilang manis semua. Kan kalau makan anggur manis. Manis sedapnya. Satu je gigi yang masam, hilang manis. Terus berhenti. Tengah sedap makan nasi minyak, tergigit buah pelaga, habis. Hilang sedap nasi minyak tu, kena buah pelaga. Kena cengkeh je habis, tak sedap. Tak boleh makan dah kita. Itulah dia perumpamaan dunia. Lazat. Datang satu je benda sedih, habis. Dan tu kita jangan melayang sangat perasaan gembira kita. Gembira kita dia ada syarat. Raya walau bagaimana hari paling kita gembira dalam dunia hari raya. Tak ada satu pun sambutan yang sama dengan hari raya. Kalau kerajaan kita buatlah satu yang hari paling happy sekali. Dia dah sambut hari kidar sedunia. Nanti hari apa lagi kita sambut? Letaklah satu hari, itu hari bahagia namanya misalnya. Kita akan sambut setiap tahun hari bahagia. Dia akan buat semua benda. Kita tetap tak akan segembira hari raya. Hari paling seronok bagi umat Islam, hari raya. Nilainya lain macam. Sama dia punya seronok tu tuan-tuan, bagi duit orang tak terasa, habislah duit. Bagi. Dia punya seronok. Mana ada hari orang seronok bagi duit korang? Ada tak hari tuan-tuan seronok bagi duit korang? Daripada pagi sampai petang. Esok pun nak bagi lagi. Siap letak dalam sampul. Sampul mahal pada duit. Yalah, duit RM1, sampul tu RM1.50 satu. Kita gembira, tak ada orang buat. Hari Merdeka pun orang tak bagi duit orang. Hari apa kat atas dunia ni kita bagi duit korang kalau bukan hari raya? Kenapa dia punya seronok? Tak sedar beratur kat bank sebab apa? Nak tukar duit nak bagi korang. Kan pelik tu. Utak duit baru-baru belaka. Mana ada orang bagi duit buruk? Semua cenderung nak bagi duit baru sekali. Kalau bagi duit buruk orang tak nak. Kena marah kita bagi duit buruk. Dia nak duit yang latest, yang fresh. Segar, baunya kuat. Makanya bagi-bagi kita pun seronok ni, bagi-bagi. Kita seronok, yang dapat seronok semua seronok. Siap kita tanya siapa belum dapat lagi duit. Seronok. Ini di antara hari paling bahagia, namun di sebalik hari paling bahagia dibaca surah tentang kiamat. Supaya kita tahu bahagia kita kat dunia ni sementara. Jangan duk layang sangat, kita ada agenda, kita ada kerja besar, misi utama memperhambakan diri pada Allah. Dan hari gembira sebenar kita, hari di mana kita melangkah ke syurga. Itu betul-betul hari gembira. Melangkah ke syurga. Tidak ada hari yang paling seronok berbanding hari umat ataupun hari hamba-hamba Allah menjejak kaki ke syurga. Hari itu yang kita sedang tunggu. Hari itu yang kita sedang menanti. Maka dengan itu kita beramal di sini untuk menyambut hari perayaan yang hebat. Kemudian dalam surah ini juga kita katakan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu peringatan yang berterusan kepada manusia. Dan itu Rasulullah bukan sekadar baca dalam solat, bukan Rasulullah baca di atas mimbar khutbah. Untuk menjadi satu peringatan berterusan tentang adanya kiamat. Sebab tuan-tuan, agama lain tak akan bicarakan kiamat. Tak akan. Melainkan Islam. Islam akan bicarakan kiamat. Sebagaimana dibicarakan tentang urusan duniawi, demikian dibicarakan tentang kiamat. Yang lain semua berkiblatkan dunia. Bertuhankan dunia semata-mata. Akhirnya mereka kecewa bila mati. Dan mereka kecewa bila tak dapat sesuatu yang mereka nak di dunia. Kita orang beriman diajar kalau tak dapat kat sini tak apa. Takkan dapat di syurga. Kalau kat sini kita tak kahwin, kita kahwin kat syurga. Kalau kat sini kita tak kaya, kita kaya kat syurga. Kalau kat sini kita tak sihat, kita akan sihat dalam syurga. Kalau kat sini kita tak lawa, kita lawa kat syurga. Kalau kat sini kita tak dapat sekian-sekian, kita nampak syurga. Mereka kerana tak dapat di dunia sudah putus asa dan bunuh diri. Kalau kita tak dapat keamanan di sini, kita akan dapat keamanan di syurga. Kalau kita tak dapat rehat di sini, kita akan rehat di syurga. Kita lihat orang beriman bagaimana mereka akan menjadi umat yang paling tenang. Umat yang paling redha dengan ujian. Umat yang paling kuat, umat yang paling tabah. Sebab kita ada akhirat. Itu orang cuma fikir dunia dengan kesempitannya. Mereka ini akan berputus asa. Mereka ini akan berjiwa sempit. Mereka ini akan terus kecewa dalam hidup mereka sepanjang hari. Ini akibat tidak beriman pada hari akhirat.
Tuan-tuan, dek kerana tidak beriman pada hari akhirat, sempit hidup. Sempit hidup. Bayangkan dengan beriman saja kita dah rasa lapang. Bagaimana nanti kita berada di akhirat? Dengan percaya kepada akhirat. Keimanan, dah lapang. Siap musibah tak apa. Akhirat kelak, selesai benda ni. Tak apa, akhirat kelak dapat pahala kita. Atau kita sakit kat dunia. Akhirat kelak kita tahu setiap sakit kita dia beri pahala dan dia angkat darjat. Sehingga orang yang di akhirat kelak, orang-orang yang sihat, dengki pada orang sakit, dia pahala yang dia dapat. Kau tahu banyak ni pahala nescaya dia mau kembali ke dunia untuk sakit. Walaupun kulitnya digunting-gunting dan dilipat-lipat. Dia kerana besarnya pahala orang sakit. Kan itu orang beriman yang sakit sentiasa tenang. Kerana melihat balasan akhirat kelak. Kemuliaan. Yang saya katakan orang kafir, kalau sakit habis putus asa. Sebab dia punya matlamat cuma dunia, tak lebih pada tu. Matlamatnya cuma nampak sempit. Benar bila Islam buat satu prinsip yang mulia. Allahu bata'afana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawlil adyan ila adli Islam wa min dhaikid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah menghantar kami untuk menyelamatkan manusia dari memperhambakan diri sesama manusia kepada memperhambakan diri kepada Allah. Daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam. Daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Surah ini memperluaskan ufuk, memperluaskan pandangan kita tentang adanya akhirat. Yang menjadikan manusia yang beriman tenang dengan ujian. Bahkan ia menjadi satu amaran yang keras kepada orang yang zalim. Ingat, kezaliman kamu kalau tidak dibalas di sini, kita ada akhirat untuk membalas kezaliman kamu. Ingat kejahatan kamu, kalau tidak terbayar di sini, akan dibayar di hari akhirat kelak. Ingat hutang kamu, kalau tak dituntut di sini, akan dituntut akhirat kelak. Ini amaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa ingatkan orang kafir. Kan itu orang kafir takut. Dan kerana itu mereka cuba menjauhkan, menganggap orang Islam ni ganaslah, sempitlah, konservatiflah. Kerana ingatan orang beriman terhadap hari akhirat. Dan mereka cuba buat satu formula yang dinamakan sebagai sekular. Jangan ceritalah bab azab. Akhirnya mereka kata, kenapa ni takutkan pengundi dengan neraka? Kenapa takutkan pengundi dengan dosa? Mereka lupa kehidupan kita begitu, dosa dan pahala. Maknanya kalau kita mengundi salah, kita boleh berdosa. Kalau mengundi itu betul dengan tujuan betul, kita boleh pahala. Dalam perbuatan kita tuan-tuan, tak boleh lari daripada pahala dan dosa. Mana boleh lari? Mereka cuba nak buat, okay, kita akan buat satu akta orang nak cakap, jangan cakap lagi bab syurga neraka, dosa pahala. Bagaimana mungkin? Ini akidah orang beriman. Akidah orang beriman. Jadi kita buat sesuatu, dia ada pahala dosa, dia ada kesan dia. Kalau tuan-tuan tolong orang, mungkin tolong orang dapat dosa, mungkin dapat pahala. Tolong orang bunuh orang, dosa lah kita. Walaupun dengan satu kalimah. Tolong orang buat baik, pahala dah kita. Kan mudah. Tuan-tuan tolong buang duri, maka dapat pahala. Tuan-tuan tolong orang tutup pusat judi, tuan-tuan dapat pahala. Tuan-tuan tolong pula orang buka pusat judi, tuan-tuan dapat dosa. Itu kan benda simple untuk kita faham orang beriman. Hidup ni ada dosa, ada pahala. Jangan ingat apa yang kita buat tak akan dihisap. Semua. Sebab itu surah ini menjelaskan setiap lafaz itu akan dicatat. Jadi dalam hidup kita tuan-tuan tak ada satu pun terbebas dari dosa, pahala, syurga, neraka, kemurkaan Allah dan keredaan Allah. Tak boleh lepas benda tu. Sebab itu kita orang beriman sentiasa buat benda yang mendatangkan pahala. Ni kalau kita bercakap ni, pahala ke dosa? Cek. Oh, nak cari bahasa kata yang boleh pahala. Cakap yang elok-elok. Ni kalau cakap ni boleh dosa. Dia bila cakap benda tak elok. Dia cakap benda-benda yang tak elok. Ini pandang mata ni boleh pahala bila pandang yang elok-elok. Ini pandangan kita boleh sebabkan dosa bila pandang benda tak elok. Ikan ada hukumnya. Niat kita sendiri nak jadi pemimpin. Niatnya elok, dapat pahala. Niat kita tak elok, carilah masalah akhirat kelak. Jadi kalau niat kita pemimpin, untuk tegakkan keadilan, untuk memberi hak pada rakyat, menjalankan perintah Allah, maka bahagia kita di sana. Tapi sesiapa yang tidak menjalankannya, apa yang disebut oleh Rasulullah. Bila Nabi menyatakan, innakum satahrisuna al-imamah. Wa innaha yaumal qiyamah lanadamah.
kamu ni akan tamak pada jawatan. Tetapi ketahuilah akhirat kelak penyesalan. Akhirat kelak penyesalan. Ramai orang menjadi pemimpin kat dunia ni, akhirat kelak dia menyesal sebab dia tak menunaikan hak dia. Artinya kita ni ada suatu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa yang kita buat. Jadi tak boleh seorang pun cuba nak pisahkan pahala dan dosa dalam setiap perbuatan kita. Tuan-tuan duduk, pahala ke dosa? Ada. Kalau duduk kita dengan tujuan baik, pahala lah. Kalau tujuan duduk tu tak baik, nak tunggu tuan rumah keluar sebab kita nak merompak lepas tu, betul? Dosa lah kita sepanjang duduk tu. Artinya duduk kita, berdiri kita, berfikir kita, fikir apa? Fikir benda baik-baik, dapat pahala. Fikir benda buruk-buruk, dapatlah dosanya. Ini dapat akibat perbuatan tersebut. Maka kerana itu kita katakan setiap perbuatan orang beriman ada hisabnya, ada malaikatnya, ada catatannya, ada perbentangannya di hari akhirat kelak. Hatta kata ulama, senyum kita juga akan ditulis. Kalau tuan-tuan senyum, tanya senyum sebab apa? Senyum sebab orang sebelah tidur. Tuan tanyalah sebab apa? Dihisap tu, senyum tu dihisap. Oh, saya senyum Ustaz sebab nak gembirakan kawan saya. Dapat pahala. Saya senyum Ustaz tengok dia jatuh. Dapat dosa. Sebab dia senyum orang jatuh. Senyum sebab apa? Orang akan ditanya. Kerana sebahagian senyum tadi mungkin jadi ibadat. Mungkin makna perli orang. Mungkin makna mengumpat orang. Dia senyum dikira, ketawa dikira. Kenapa ketawa? Akan ditanya. Ingat, ketawa tak ditanya. Tuhan akan tanya ketawa kita. Adakah ketawa kita untuk gembirakan orang? Atau ketawa kita mempelekehkan orang? Maka itu akan dihisap. Dan ini jelas dalam Al-Quran. Menyebut tentang setiap. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dan surah Qaf ini. Tiada suatu lafaz yang dituturkan. Bukan kata ulama, bukan senyum atau ketawa. Melainkan malaikat raqib dan atid akan tulis dan catat. Fulan bin fulan ketawa pada hari sekian-sekian. Fulan bin fulan senyum pada hari sekian-sekian. Maka akan ditanya sebab apa senyum, sebab apa ketawa. Jadi semua perbuatan kita tak boleh dipisahkan daripada hukum. Lepas tu hati-hati dengan fahaman sekular. Yang cuba bebaskan, no, tak ada hukum benda ni. Ini suka-suka nak buat, tak nak buat, tak apa. Tak ada hukum. Sama ada saya kata bermula daripada hukum harusnya, atau makruhnya, atau ia menjadi wajibnya, atau sunatnya, atau haramnya. Semua perbuatan kita, ya'carihi al-ahkamul khamsah. Akan diadili, akan dihakimi dengan 5 hukum. 5 hukum yang kita sebut, sama ada haram ke, sama ada sunat ke, wajib ke, makruh ke, harus. Ini yang akan kita sebut tentang antara sebahagian penafsirannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.